What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, misteri Mata Mihawk merupakan antara misteri terbesar yang menjadi sebuah fenomena sepanjang siri One Piece. Sebahagian daripada peminat One Piece berpendapat yang Mata Mihawk ini mempunyai kelebihan yang tersendiri disebabkan oleh coraknya yang berbeza dengan watak-watak yang lain. Misteri Mata Mihawk kemudiannya menjadi isu yang lebih hangat diperbincangkan apabila munculnya beberapa watak yang mempunyai mata yang mirip dengan Mata Mihawk ini, dan watak-watak ini mempunyai kemampuan dan kehebatan mereka yang tersendiri. Antaranya termasuklah split personality bagi Cavendish, yakni Hakuba yang dilihat mempunyai kekuatan yang sangatlah luar biasa, juga mempunyai mata yang sama dengan Mata Mihawk ini. Kemudiannya mata Zunisha yang juga mempunyai bentuk yang sama dengan Mihawk juga menjadi satu perkara yang sangat menarik kerana Zunisha merupakan sebuah makhluk yang telah pun hidup lebih daripada 800 tahun lamanya. Maka sebahagian peminat mula berteori bahawa Mata Mihawk ini mampu untuk memberikan umur yang panjang kepada pemiliknya. Kemudiannya Big Mom yang berada dalam keadaan yang mengamuk juga dilihat mempunyai bentuk mata yang sama dengan Mihawk ini. Akhir sekali, persoalan tentang Mata Mihawk ini mula mencapai kemuncaknya apabila mata ini dimiliki oleh satu watak yang sangatlah misteri dan merupakan watak yang duduk di atas singgasana yang sepatutnya dikosongkan di Marijoa. Watak ini bahkan mampu untuk menundukkan Gorosei di bawah arahannya. Yes, betul apa yang korang sangkakan itu, watak tersebut adalah Im Sama. So dalam video pada kali ini, aku akan kongsikan dengan korang semua jawapan bagi misteri Mata Mihawk ini berdasarkan sebuah teori yang bagi aku sangatlah menarik dan mempunyai hujah yang selari dengan informasi-informasi yang terdapat di dalam manga One Piece itu sendiri. Aku tak pasti siapa pemilik asal teori ini sebab dah ada beberapa individu yang berkongsikan teori ini. Namun apa yang pastinya, idea asal teori ini adalah bukan milik aku dan aku hanyalah mengembangkan sahaja teori ini untuk kita bincangkan bersama. So jom, let's proceed with the content. This video is brought to you by Surfshark VPN. Pernah tak korang nak tengok sesuatu movie tapi tak dapat sebab disekat atau dalam erti kata lain tak ada dalam Malaysia? Namun kini tidak lagi. Dengan Surfshark VPN, korang boleh akses banyak server Netflix, Disney Plus, tak kisah movie platform apa saja di seluruh dunia. Korang nak tengok movie negara Jepun ke, Argentina ke, Colombia ke, sebab dorang ada lebih 3,200 server di dalam lebih 100 buah negara. Bahkan dengan menggunakan Surfshark VPN juga, data personal korang dan segala maklumat peribadi korang lebih terjamin. Dalam kita tak sedar, ketika kita hantar email atau mesej, sebenarnya maklumat kita terdedah kepada bahaya dan akan mudah dimanipulasi oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Tetapi dengan Surfshark VPN, dorang tak akan dapat akses data dan informasi sulit kita. Menariknya, dengan Surfshark VPN, dengan hanya satu akaun, korang boleh connect kepada unlimited devices, unlimited connection with one subscription. Dan kalau korang gunakan kod Kimis Coverto, korang akan mendapat potongan harga sebanyak 83%. So gegas dapatkan Surfshark VPN dengan segera. Link aku tinggalkan di ruangan pin komen dan description di bawah. Menurut teori yang telah dikongsikan tersebut, kemampuan sebenar bagi Mata Mihawk, Zunisha, Hakuba dan Im Sama yang mempunyai 3 ring ini adalah mata tersebut mempunyai kemampuan untuk memindahkan Kenbun Shokuhaki yang dimiliki oleh penggunanya kepada orang lain. Buktinya kita dapat tengok dalam chapter yang ke-561, muka surat yang keempat. Kita dapat tengok sebuah panel yang memfokuskan kepada Mata Mihawk. Kemudian Luffy dapat melihat sekilas ke masa hadapan yang mana tangan Luffy akan terputus sekiranya Luffy teruskan hasratnya untuk menyerang Mihawk dalam Marineford War tersebut. Hal ini dikatakan demikian adalah kerana Luffy pada saat itu masih lagi belum mampu untuk menggunakan Kenbun Shokuhaki pun, sedangkan kemampuan untuk melihat sesuatu yang akan berlaku dengan jelas itu adalah kemampuan bagi Advanced Kenbun Shokuhaki yang dikenali sebagai Future Sight. Kemudiannya Mihawk sendiri memberitahu kepada Luffy bahawa reaksi Luffy menarik semula tangannya daripada menyerang Mihawk itu lebih tenang daripada apa yang disangkakan oleh Mihawk. Kata-kata Mihawk ini seolah-olah dia mengetahui apa yang dilihat oleh Luffy itu. Selain teori ini disokong kuat oleh penteori dengan mengatakan bahawa Zunisha yang mempunyai mata yang sama dengan Mihawk itu pernah menggunakan kemampuan tersebut untuk memindahkan visual Jack the Drow yang sedang menyerang kaki Zunisha kepada Momonosuke dalam chapter yang ke-821 muka surat yang ke-6. Bahkan kita dapat tengok yang panel sebelum ini menunjukkan highlight bagi mata Zunisha itu sendiri. Mungkin sebahagian daripada kalian berpendapat yang itu adalah kemampuan The Voice of Vaulting yang dimiliki oleh Momonosuke. Akan tetapi, pada pendapat aku sendiri pula, itu bukanlah The Voice of Vaulting kerana kemampuan Voice of Vaulting ini hanya mampu untuk mendengar suara sahaja dan bukannya untuk melihat visual. Penteori juga mengatakan bahawa mungkin disebabkan kemampuan ini jugalah
kenapa Mihawk dilihat sedikit terkejut ataupun takut sehingga Mihawk berpeluh dalam chapter yang ke-51 yang bertajuk Zoro Fall into the Sea pada muka surat yang ke-16. Yalah, sepatutnya Mihawk tak perlu takut pun dengan Zoro ni, sebabnya kekuatan Zoro pada saat itu sangatlah jauh berbeza dengan kemampuan Mihawk. Akan tetapi selepas Mihawk menghayungkan Kokuto Yoru-nya itu dan Zoro masih lagi maju untuk menyerang Mihawk dengan teknik Santoryu-nya, Mihawk dilihat sedikit terkejut. Well, pada permulanya aku berpendapat yang Mihawk terkejut apabila melihat teknik Santoryu daripada Zoro ini. Akan tetapi daripada awal lagi sebenarnya Zoro memang dah menggunakan teknik Santoryu pun kan. So berkemungkinan Mihawk terkejut adalah disebabkan oleh Mihawk sebenarnya telah pun menggunakan kemampuan mata tiga ringnya itu untuk menunjukkan kepada Zoro apa yang bakal berlaku sekiranya Zoro tetap ingin menyerang Mihawk. Namun demikian, Zoro tetap memilih untuk menyerang Mihawk dan bukannya mengelak daripada hayunan Kokuto Yoru milik Mihawk itu. Maka Mihawk dapat melihat tekad yang sangat kuat yang dimiliki oleh Zoro ini kerana tidak berundur sekalipun setelah melihat apa yang ditunjukkan oleh Mihawk itu, sehingga Mihawk telah pun berpeluh. Pencuri juga berpendapat bahawa Imu Sama juga berkemungkinan mempunyai kemampuan untuk memindahkan feature sight-nya kepada orang lain, memandangkan Im Sama juga memiliki mata yang sama dengan Mihawk dan Zunisha. Mungkin disebabkan oleh kemampuan inilah Imu Sama berjaya untuk menundukkan Gorosei di bawah arahannya. Mungkin Imu Sama menunjukkan kepada Gorosei apa yang bakal berlaku sekiranya mereka cuba untuk melawan Im Sama, menyebabkan Gorosei taat kepada Im Sama. Selain daripada itu, dalam chapter yang ke-908 pula, semasa Gorosei bertanya siapakah cahaya seterusnya yang ingin dipadamkan oleh Im Sama, soalan daripada Gorosei itu hanya dijawab dengan panel sebuah renungan mata daripada Im Sama, seolah-olah renungan tersebut telah pun menunjukkan jawapan yang dicari oleh Gorosei itu. Aku sangatlah bersetuju dengan teori daripada penteori asal ini, namun di sini aku menambahkan lagi beberapa poin yang aku temui untuk mengukuhkan lagi pendirian aku terhadap teori ini. Kalau korang perasan, selain daripada mata Mihawk, Zunisha, Hakuba, Im Sama, ada beberapa lagi watak lain yang mempunyai bentuk mata yang sama dengan mereka ini, dan watak tersebut adalah Big Mom dan Karibu. Cumanya untuk Big Mom ini, dia mempunyai kes yang sama dengan Cavendish ataupun Hakuba yang hanya memiliki mata tiga ring ini apabila split personality mereka muncul, manakala Karibu pula mempunyai mata yang senantiasa berbentuk tiga ring seperti mana Mihawk, Zunisha dan Im Sama. Untuk Pak Karibu ni mungkin korang semua dah perasan kan, tapi untuk Pak Big Mom pula, kalau ada antara korang yang tak perasan, Big Mom juga mempunyai mata yang sama dengan mata Mihawk ini apabila Big Mom menggunakan teknik hocus pocusnya itu, dan juga apabila Big Mom berada dalam mode tantrumnya apabila dia craving untuk makan kek perkahwinan dan menjadi kurus seperti mana yang berlaku dalam chapter yang ke-890. So dengan menambahkan watak Big Mom dan Karibu ke dalam senarai mata tiga ring ini, maka perbincangan ini akan menjadi lebih menarik. Ialah sebabnya sekarang kita dapat tengok yang Mihawk, Zunisha, Im Sama dan Big Mom mempunyai kemampuan untuk menggunakan mata ini, manakala untuk Hakuba dan Karibu pula, mereka ini dilihat tidak mampu untuk menggunakan kemampuan mata tiga ring ini. So timbullah beberapa persoalan sekarang ini, iaitu bila masa pula Big Mom transfer visual Kenbun Shokuhaki dia kepada orang lain. Selain itu, kenapa Karibu dan Hakuba tak transfer pun visual kepada orang lain sedangkan mereka ada mata yang sama? Kemudian daripada mana pula asal usul mata tiga rings ini? Adakah ianya diwarisi secara keturunan ataupun mampu didapatkan dengan latihan yang luar biasa? Sabar guys, aku akan cuba untuk jawab satu persatu soalan yang muncul di benak fikiran kita ini. Mula-mula sekali aku akan menjawab soalan daripada manakah sebenarnya asal usul mata tiga ring ini. Menurut pendapat aku, mata ini adalah mata yang diperolehi secara gifted ataupun merupakan sebuah anugerah seperti mana Hao Shokuhaki dan juga Voice of Vaulting. Macam mana yang kita semua sedia maklum, Hao Shokuhaki bukanlah suatu kebolehan yang diwarisi secara keturunan dan ianya juga tidak dapat diperolehi dengan latihan. Dan begitulah juga The Voice of Vaulting. Mereka yang mempunyai kemampuan ini sememangnya dilahirkan dengan kebolehan tersebut. Maka aku berpendapat bahawa konsep yang sama juga diaplikasikan kepada mata tiga ring ini. Ialah mungkin ada antara korang yang terfikir bahawa mata tiga ring ini adalah satu ciri-ciri bagi sebuah bangsa seperti mana bangsa mata tiga. Maksud aku, mungkin ada antara kita yang pernah berfikir bahawa wujudnya satu bangsa dalam dunia One Piece ini yang dikenali sebagai bangsa mata tiga ring ini. Aku tidak bersetuju dengan pendapat tersebut kerana kalaulah mata ini diwarisi secara keturunan, maka sudah pastinya anak-anak Big Mom juga mempunyai mata yang sama apabila mereka berada dalam keadaan yang tertentu seperti mana Big Mom. Tapi tak pula kan. Untuk kes Puding yang bermata tiga tu adalah disebabkan oleh Puding mewarisi mata tersebut daripada ayahnya. So wajarlah kalau Puding seorang sahaja yang ada mata tiga kan. Tapi untuk kes mata tiga ring ini pula, ianya adalah ability yang dimiliki oleh Big Mom sendiri apabila dia mengamuk. So sepatutnya anak-anak dia mewarisi kebolehan tersebut memandangkan mereka mempunyai ibu yang sama, which is Big Mom. So maknanya di sini kemampuan mata tiga ring ini bukanlah diwarisi secara keturunan. Selain daripada faktor
faktor keturunan. Sebahagian daripada kita juga berpendapat yang mata tiga ring ini merupakan kesan daripada penggunaan Kenbun Shokuhaki yang terlalu advance, dan disebabkan oleh hal yang demikianlah Mihawk mempunyai mata tersebut, kerana Mihawk merupakan seorang yang terkenal dengan kemampuan Kenbun Shokuhaki yang luar biasa. Aku personally tidak bersetuju dengan pendapat ini kerana ianya dapat dipertikaikan. Maksud aku macam ni, kalaulah mata tersebut dibangkitkan kerana penggunaan Kenbun Shokuhaki yang terlalu advance, so kenapa Roger tak ada mata yang seperti itu? Sedangkan Roger merupakan watak yang dijuluki mempunyai kemampuan haki yang paling luar biasa, dan kenyataan tersebut telah pun disahkan oleh Kaido itu sendiri. Selain daripada Roger, kenapa Relic, Whitebeard, Kaido, Shanks pun tidak mempunyai mata yang berbentuk sedemikian? Sedangkan mereka semua ini mempunyai kemampuan Kenbun Shokuhaki yang sangat luar biasa. Bahkan kita telah pun didedahkan bahawa Shanks mempunyai kemampuan Kenbun Shokuhaki killer, yang mana ianya merupakan satu kemampuan dalam Kenbun Shokuhaki yang tersangat amatlah advance. Maka disebabkan oleh perkara yang demikianlah aku berpendapat bahawa mata tiga ring ini sebenarnya diperolehi secara gifted seperti mana Hao Shokuhaki dan juga The Voice of Vaulting. Dan untuk sebahagian watak mata ini adalah permanent seperti mana Mihawk, Zunisha, Im-sama dan Karibu. Manakala untuk sesetengah watak pula, mata ini hanya diperolehi apabila mereka sampai ke mod split personality mereka seperti mana Big Mom dan Hakuba. Persoalan yang seterusnya pula adalah bila masa pula Big Mom transfer Kenbun Shokuhaki kepada orang lain. Well, aku berpendapat yang Big Mom telah pun memberikan visual Kenbun Shokuhakinya ini kepada orang lain adalah apabila Big Mom menggunakan teknik hocus pocusnya untuk menarik keluar soul yang dimiliki oleh seseorang. Sebab itulah kenapa setiap kali Big Mom menggunakan kemampuan ini, mata Big Mom akan bertukar menjadi sama seperti mata Mihawk dan Im-sama. Aku berpendapat sedemikian adalah kerana setiap orang yang terkena teknik hocus pocus ini akan menjadi sangatlah ketakutan, seolah-olah mereka melihat yang jiwa mereka akan keluar daripada tubuh badan mereka sendiri. Dan ianya sememangnya satu perkara yang wajar untuk orang menjadi takut apabila mengetahui yang nyawa mereka akan dicabut. So dengan menunjukkan visual ini kepada mangsa Big Mom, ianya sangatlah membantu untuk menakutkan mangsanya, menyebabkan Big Mom mampu untuk menggunakan kuasa tersebut. Yalah, sebabnya kuasa hocus pocus Big Mom ini tidak berkesan kepada orang yang tidak takut akan Big Mom, seperti mana Jinbei yang tidak takut akan Big Mom. Perkara ini kita dapat tengok dalam manga pada chapter yang ke-863. Bahkan semasa chapter tersebut dianimasikan menjadi anime, kita dapat tengok dalam scene tersebut seolah-olah Big Mom cuba untuk memindahkan sesuatu daripada mindanya kepada Jinbei sebelum menggunakan teknik hocus pocusnya itu. Bukan setakat itu sahaja, reaksi Big Mom yang terkejut dengan respon Jinbei itu juga dilihat hampir sama dengan reaksi Mihawk yang terkejut dengan tindakan Zoro dalam chapter yang ke-51 yang aku dah ceritakan dekat korang tadi. So pada pendapat aku, inilah momen di mana Big Mom menggunakan kemampuan mata tiga ring ini untuk memindahkan visual Kenbun Shokuhakinya kepada orang lain. Soalan yang terakhir yang aku nak jawab kepada korang pula adalah tentang kenapa Hakuba dan Karibu dilihat tidak mampu untuk menggunakan kemampuan ini seperti mana Mihawk, Zunisha, Im-sama dan juga Big Mom. Well, for me personally, walaupun mata ini diperolehi secara gifted, namun ianya masih memerlukan latihan yang tertentu untuk dibangkitkan. Benda ini sama macam kemampuan mata ketiga Puding. Walaupun Puding dilahirkan dengan mata tersebut, namun Puding masih lagi tidak mampu untuk membangkitkan kemampuan mata ketiganya itu untuk menterjemahkan tulisan poneglyph sehingga ke hari ini. Selain daripada itu, ability mata tiga ring ini juga mungkin sama macam kemampuan Hao Shokuhaki dan Voice of Vaulting yang memerlukan kepada latihan untuk dikuasai. Maksud aku macam ni, walaupun sesuatu watak itu dilahirkan dengan Hao Shokuhaki dan Voice of Vaulting, mereka tidak akan mampu untuk menggunakan kemampuan tersebut sehinggalah mereka membangkitkan kemampuan itu. Contohnya kita dapat tengok pada watak Doflamingo yang hanya membangkitkan kemampuan Hao Shokuhakinya itu apabila dia diseksa oleh orang ramai semasa dia masih lagi seorang kanak-kanak. Manakala Luffy hanya mula sedar kemampuan Hao Shokuhaki dia semasa dia berhadapan dengan motor baru dalam chapter yang ke-495. Itu pun Luffy hanya mampu untuk mahir menggunakan Hao Shokuhaki setelah berlatih dengan Silver Relic, dan seterusnya pengalaman Luffy sendirilah yang akan meningkatkan lagi kemampuan hakinya itu. So aku berpendapat yang Hakuba dan Karibu masih lagi belum membangkitkan kemampuan mata tiga ring mereka itu. Sebab itulah mereka dilihat tidak mengetahui lagi kemampuan sebenar yang dimiliki oleh mata tersebut. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. Please drop your comment tentang teori ini. InsyaAllah, see you guys in the next content. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi